Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Alfin Kamilah binti Nasruddin akan menjelaskan berkenaan tugasan 3 iaitu penghasilan produk kursus BMMB 1134 yang bertajuk Halangan Komunikasi dan Isu dalam Keterampilan Berbahasa. Ini merupakan isi kandungan yang terdapat dalam slide saya, iaitu yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua, halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Terdapat 6 halangan komunikasi. Seterusnya, yang ketiga, isu keterampilan berbahasa. Saya akan membahaskan 3 isu iaitu isu bahasa, isu budaya dan isu media sosial. Dan terakhir adalah rumusan berkenaan dengan tugasan ini. Pengenalan. Apa itu halangan komunikasi dan isu keterampilan berbahasa? Sesebuah komunikasi yang berkesan, ianya akan menghasilkan tindak balas atau respon yang diharapkan. Jika penerima ini gagal memahami dan mentafsir maklumat yang disampaikan, ianya dikenali sebagai halangan dalam komunikasi. Selain itu, dalam keterampilan berbahasa terdapat beberapa isu bahasa yang boleh merosakkan nilai suatu bahasa. Perbincangan ini akan diteruskan dalam slide yang berikutnya. Halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa yang pertama ialah maklum balas. Maklum balas ialah tindak balas seseorang kepada mesej yang disampaikan oleh penerima kepada penghantar. Maklum balas penting bagi memastikan maklumat yang disampaikan ini adalah tepat dan benar. Jika tiada maklum balas oleh pendengar, maka sesebuah komunikasi itu tidak akan berjalan dengan lancar dan ianya adalah salah satu daripada halangan komunikasi. Maka maklum balas daripada pendengar adalah sangat penting agar komunikasi yang dijalankan dapat dilihat sama ada berkesan ataupun tidak. Yang kedua, halangan yang kedua ialah komunikasi sehala. Komunikasi sehala berlaku apabila penghantar berkomunikasi tanpa memerlukan tindak balas atau respon daripada penerima. Sebagai contoh, pidato, ceramah dan syarahan. Pendengar hendaklah fokus mendengar maklumat yang disampaikan kerana mereka ini tidak berpeluang untuk mengajukan soalan kerana ini adalah komunikasi sehala sahaja. Halangan yang ketiga ialah halangan daripada gangguan saraf penerima. Gangguan saraf boleh terjadi apabila penerima komunikasi mengalami kecacatan pada anggota pendengaran seperti telinga. Contoh gangguan saraf pendengaran adalah seperti sistem pendengaran yang kurang berfungsi dan pekak. Kesan daripada gangguan saraf ini ialah penerima akan mengalami kesukaran untuk menerima maklumat yang disampaikan kerana mereka dihalang oleh masalah pendengaran yang dialaminya itu. Halangan yang keempat ialah penyampaian menerusi saluran kedua. Penyampaian menggunakan saluran kedua dikenali juga sebagai saluran sekunder. Setiap saluran mempengaruhi tahap keberkesanan suatu penyampaian maklumat. Sebagai contoh, penyampaian saluran kedua ialah meminta orang tengah untuk menyampaikan sesuatu maklumat, bukannya meminta maklumat daripada orang yang sebenar yang bercakap. Hal ini menyebabkan keciciran maklumat kerana mendapat maklumat bukan daripada langsung dari sumbernya. Halangan yang kelima ialah gangguan emosi. Emosi yang terganggu juga merupakan halangan untuk berkomunikasi. Proses komunikasi akan terganggu jika emosi penyampai ini tidak dapat dikawal sepenuhnya. Seseorang penyampai haruslah mengawal emosinya supaya penyampaian yang dilakukan tidak terjejas. Kesulitan dalam mengawal emosi marah atau kecewa boleh menyebabkan proses komunikasi dengan pendengar ni tidak akan berkesan. Halangan yang terakhir ialah gangguan luaran.
Gangguan luaran ialah gangguan yang didapati secara fizikal, iaitu seperti bunyi yang terlalu bising yang boleh menghalang pendengar mendengar dengan jelas dan mengganggu proses komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Sebagai contoh, gangguan luaran seperti gangguan fizikal dan gangguan fisiologi. Gangguan fizikal adalah seperti bunyi bising yang dibuat oleh orang di persekitaran kita atau lampu yang terlalu terang yang boleh mengganggu komunikasi seseorang. Isu keterampilan berbahasa yang pertama ialah isu bahasa, iaitu bahasa rojak. Bahasa rojak ialah bahasa campuran antara lebih satu bahasa seperti pencampuran antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Bahasa rojak semakin ramai digunakan oleh masyarakat Malaysia yang boleh menjejaskan martabat dan boleh menghilangkan identiti asal bahasa Melayu. Sebagai contoh, perkataan seperti sila bayar di cashier. Cashier merupakan bahasa Inggeris dan sila bayar di itu bahasa Melayu. Kesan buruk bahasa rojak ialah melahirkan generasi muda yang tidak menguasai bahasa Melayu dengan betul, yang betul sepenuhnya. Kerana mereka terbiasa berbual atau menulis menggunakan bahasa yang telah bercampur-campur. Penggunaan dui bahasa ini dan berbilang bahasa adalah perkara yang kerap berlaku terutamanya di kalangan penutur pelbagai bahasa dan golongan belia. Contoh bahasa rojak yang kerap digunakan dalam media sosial seperti gambar pertamanya seperti imagine selama ni kita ingat surrounding kita yang toksik tapi sebenarnya yang toksik tu kita. Contoh. Seterusnya, my dream to be perempuan soft-spoken tapi kitanya barai. Contoh penggunaan bahasa rojak yang tidak benar. Bahasa rojak yang salah sebenarnya. Alfa, berapa kata kau belanja tadi? I think around RM20 je. Oh, seriously? You kena saving. Itulah, I takut nanti tak boleh survive. Aduh, jom lah. Kira. Seterusnya, isu budaya iaitu penggunaan dialek. Yang pertama, penggunaan dialek sering dilihat digunakan oleh masyarakat kita dan ianya tidak bersesuaian jika kita ini berada di tempat yang rasmi. Contohnya semasa sesi mengajar dalam kelas atau majlis rasmi dan program-program rasmi. Contohnya, seorang guru bahasa Melayu menggunakan dialek Kedah untuk berkomunikasi dengan muridnya semasa sesi pengajaran. Perkara ini boleh menjejaskan keterampilan berbahasa seorang guru tu kerana tidak menggunakan bahasa Melayu standard. Yang terakhir sekali, isu media sosial iaitu penggunaan kata singkatan. Kecanggihan teknologi kini menyebabkan pelbagai urusan mudah untuk dilakukan. Namun, terdapat faktor media sosial yang boleh menimbulkan isu keterampilan berbahasa iaitu penggunaan kata singkatan dalam percakapan atau perbualan di media sosial. Kata singkatan yang digunakan dalam media sosial berkemungkinan akan terbawa-bawa ketika membuat penulisan akademik atau penulisan ilmiah. Ini merupakan contoh percakapan di media sosial yang menggunakan kata singkatan. Seperti, "Hai, you tengah buat apa? Jom makan kejap lagi kat kantin. I tengah buat homework ni. By the way, you suka makan apa? Saya suka sangat makan ayam dengan sayur bayam. Sedap sangat-sangat." Ni adalah contoh yang salah kerana menggunakan perkataan yang disingkat-singkatkan, tidak penuh di type-nya. Kesimpulannya, terdapat halangan komunikasi dan isu dalam keterampilan berbahasa yang telah saya perincikan. Maka sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah peka terhadap isu-isu dalam keterampilan bahasa kerana isu ini jelas boleh menjejaskan martabat bahasa Melayu.
Usaha yang progresif daripada semua pihak perlu dibuat agar isu dalam keterampilan berbahasa seperti penggunaan bahasa rojak dan dialek pada tempat yang tidak sesuai dapat dibendung dan dikurangkan. Ini merupakan rujukan yang saya gunakan dalam tugasan 3 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.